Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat, malam pula, besok bagi kuliah maghrib. Tengah hari ini kita dapat bersama-sama berada di surau kita ni, surau Al-Qudus, sama-sama untuk melaksanakan tugas kita sebagai seorang khalifah di muka bumi ni. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Kita semua maklum pada hari ini kita sama-sama dapat untuk kembali merapatkan apa yang telah direnggangkan. Jadi dalam masa lebih kurang 2 tahun lebih, bermula daripada 18 Mac 2020, hari ini dah 1 April 2022. Jadi suasana yang kita lama tak rasa tu. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, pada hari ini kita dapat kembali lakukan seperti sedia kala. Walaupun begitu, masih lagi ada SOP ataupun benda-benda yang kita perlu ikut. Jadi saya mewakili AJK Penaja Surau Al-Qudus selaku merangkap pengurusi Penaja Surau Al-Qudus, mengucapkan banyak terima kasihlah kerana memilih dan juga mengimarahkan Surau Al-Qudus ke-19 Putrajaya ni. Jadi sebagai ingatan jugalah, tazkirah itu maksudnya ingatan, reminder, softly reminder, peringatan mesra. Mungkin ada yang telah dapat beberapa video klip macam-macam lah. Suruh lipat sejadah lah, pakai sejadah kecil lah. Jadi kita ni hidupnya ada undang-undang, ada SOP, ada dia punya benda yang kita perlu ikut. Bukan ikut kita punya sedap hati kita. Kalau ikut sedap hati kita aja, susah lah gitu. Lagi bila ikut sedap hati, bergaduh pula, bergocoh, itu ini. Jadi kita ada dipandu oleh pihak-pihak yang berwajib. Jadi bila sebut benda yang berkaitan ini, iaitu merapatkan saf itu, jadi arahan-arahan yang dikeluarkan itu, walaupun disebut tiada penjarakan sosial 1 meter semasa solat berjamaah, yang dimaksudkan di sini ialah rapatnya sejadah. Itu maksud dia, rapatnya sejadah. Lagi kita nampak ruang-ruang kosong, kita masuk depan, kita bentang sejadah kita. Maknanya setiap orang itu berada di sejadah masing-masing. Kalau 2 sejadah, 2 lah, bukan 2 itu 3 orang. Itu in case yang membawa sejadah. Ini bukan saya cakap ni, kita pun, surau kita ni pun dipantau juga oleh pihak berwajib. Sekiranya bawa sejadah, gunakan sejadah, rapatkan, mana berada di masing-masing atas sejadah masing-masing. 1 sejadah 1 orang. Dan andainya dah lama sangat bawa sejadah, tiba-tiba hari ini tak nak bawa sejadah, boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Katalah tak bawa sejadah. Jadi kita di wilayah persekutuan, khususnya di Putrajaya, sejadah itu digalakkan bawa. Kalau tak bawa,
semayang macam biasa, anggaplah sejadah tu ada depan mata kita, rapatkanlah juga, orang rapatkan bau lah, begitulah kaedahnya. Jadi itu antara kaedah ataupun SOP yang buat sementara, bukan tak ada perubahan, akan ada, tapi lebih kepada untuk menilai dulu, menilai keadaan, menilai situasinya bagaimana. Yalah, kita pun dengar juga semalam Menteri Kesihatan boleh sebut kita punya MySejahtera ni sampai bila nak guna. Itu pun masih menilai keadaan, situasi yang sedang berlaku. Katalah kes tu makin hari makin turun dan sebagainya, tidak ada kemungkinan kes yang boleh merebak dengan cepat, maka berubahlah. Kerana MySejahtera dah tak boleh, tak payah digunakan. Jadi nak datang solat, yang pertama duduk dalam saf. Sekiranya bawa sejadah, rapatkan sejadah. Sekiranya tak bawa, anggap-anggaplah seperti ada sejadah, maknanya nampaklah juga rapat. Biasa pun kita ni bila semayang bukan macam orang Arab. Ya, yang pergi umrah, kita dah belajar lama dah negara Arab. 6 tahun, 99 sampai 2005 kat Syria. Orang Arab bila semayang dia rapat sungguh sampai kita tak selesa. Tapi kita pun selama ni tak pernah pun semayang macam tu kan. Tiba-tiba kecoh tak rapatkan sah. Bukan nak kata, tapi realiti yang berlaku di tanah Melayu kita, di tempat kita, kelahiran kita ni. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, MySejahtera kena scan ke tidak? MySejahtera kena scan. Selagi mana tak dimansuhkan, kena scan. Jadi di surau Al-Qudus ni, dekat meja depan tu ada 2 meja boleh scan. Siapa yang belum scan boleh scan. Ataupun dekat pintu-pintu cermin, kat sliding door tu pun ada. Baik kat sebelah sini, wing sebelah kanan saya, dan juga sebelah kiri ada. Dekat toilet pun ada, kat belakang tempat jual-jual vendor tu pun ada juga. Jadi boleh scan. Memang kena scan. Kemudian face mask, itu memang kena pakai lah. Saya nak cakap ni, saya bila cakap keluar kat masuk balik habuk, tak sedap, tekak pula rasa. Face mask kena pakai. Kita bukan macam Singapura dah buat undang-undang lain lah. Singapura dia kalau tempat yang terbuka tak payah pakai, tempat tertutup kena pakai. Kita belum keluar lagi arahan begitu. Jadi itu antara yang kita nak, apa yang dilakukan oleh pihak berwajib. Itu kalau sekiranya nak datang ke mana-mana surau untuk melaksanakan, ialah kita nak tarawih dan juga Ramadan tak lama lagi. Jadi untuk berkaitan dengan aktiviti-aktiviti surau di Al-Qudus sepanjang bulan Ramadan ini, insya-Allah kita ada seperti biasa, kita ada tarawih, ada juga imam-imam jemputan, walaupun tak ramai lah. Jadi kita usahakan juga ada tarawih kita akan lakukan seperti tahun lepas juga. Jadi kita di surau Al-Qudus ni baru 2 kali lah tarawih termasuk tahun ni. Kerana surau ni baru berumur setahun, berapa bulan baru, belum sampai 2 tahun. Jadi kita akan melaksanakan tarawih sebanyak 20 rakaat dan witir 3. Jadi insya-Allah kalau nak tengok siapa imamnya, siapa bilalnya, ada dalam FB rasmi Surau Al-Qudus. Boleh tengok Surau Al-Qudus versi 16. Ada kita upload gambar dalam tu, siapa di imam tarawihnya, ada juga imam-imam yang dijemput. Kemudian insya-Allah kita juga ada laksanakan Qiyamul Lail. Dan bila sebut Qiyamul Lail ini dibenarkan dilakukan. Jadi surau kita ni alhamdulillah dibuka. Nak melaksanakan kata SOP, kata Qiyamul Lail boleh dilakukan, majlis penyembah boleh dilakukan pada tiap-tiap malam lah. Tapi biasa Qiyamul Lail ni kita lakukan waktu-waktu nak dekat-dekat subuh. Jadi pintu alhamdulillah boleh siapa-siapa yang datang masuk. Kita pun kamera CCTV ada, tahulah siapa yang masuk keluar. InsyaAllah kita boleh melaksanakan Qiyamul Lail. Itu bermula pada mulai tengah malam. Kemudian tadarus Al-Quran juga dibenarkan, iaitu dengan kumpulan kecil dengan penjarakan yang sesuai. Jadi ini antara aktiviti-aktiviti yang kita akan lakukan sepanjang bulan Ramadan insya-Allah. Kemudian tadarus itu termasuklah khatam. Kemudian kita ada biasalah juadah more itu
ada setiap kali solat tarawih setiap malam di tempat kita. Kemudian insya-Allah kita juga ada buka untuk ruang siapa-siapa yang nak beramal infak sepanjang bulan Ramadan. Jadi kita akan buat boleh juga directly kepada tabung-tabung yang ada belakang tu. Bukan tabung-tabung lah, ada satu tabung tu ditulis untuk Ihya Ramadan. Dan juga boleh tengok dalam FB Surah Al-Qudus ada kami letakkan juga barcode. Sesiapa yang nak menyumbang, siapa yang buat bank online, sila tulislah itu ada sumbangan Ramadan. Siapa-siapa yang nak berbesar hati nak menyumbang, daripada situlah kita boleh buat apa-apa program more dan juga buka puasa. Jadi kalau bahagian buka puasa tu, kalau sebelum-sebelum ni ada datang ke surau buka, tapi kita sebaiknya kita nak buat bungkus lah, ambil dan bawa balik lah kan. Kita pun alhamdulillah tiap kali bulan Ramadan dia punya bazar Ramadan kat Putrajaya ni berapa tempat? 2 ke 3. Bazar Ramadan, pasar malam, pasar tani, 3. Bazar Ramadan tu depan mahkamah tu dah tutup dah, belah Masjid Besi tak silap. Pasar tani pun ada lagi dekat depan LPPSA. Kemudian pasar malam Besi 14. Jadi siapa-siapa yang nak tu boleh, siapa nak berhajat ke surau untuk menyumbang, insya-Allah kita mengalu-alukan. Jadi itu sebahagian dari itu antara info dan maklumat berkaitan dengan bulan Ramadan, aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Kemudian bila dah bulan Ramadan ni, alang-alang sebut pasal takbir raya juga di rumah ke rumah tak dibenarkan. Ziarah raya anjuran masjid atau surau tak dibenarkan. Ini buat sendirilah, bukan pihak surau atau masjid. Jamuan hari raya kalau ada kita akan buat secara berbungkus. Kemudian ziarah tanah perkuburan itu bergantung kepada tuan, pihak pengurusan perkuburan. Sini tak ada perkuburan lah, semua Pesing 20. Kemudian sekiranya sebelum nak datang ke surau tarawih khususnya ataupun Jumaat yang melibatkan bilangan yang ramai, sebaik-baiknya kita cek diri dulu lah, tengok keadaan situasi kesihatan kita. Kalau mengganggu, takut, bimbang, yalah sekarang kita walaupun peralihan endemik, tapi itulah kita pun tak tahu berapa lama kita boleh back to normal, normalize kita macam-macam dulu sebelum 18 Mac 2020. Jadi itu sebagai peringatan mesra kepada jemaah Surau Al-Qudus. Jadi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Terima kasih, selamat datang kepada semua kerana untuk memilih Surau Al-Qudus sebagai tempat untuk mengimarahkan ataupun tempat untuk mencari saham investment kita esok kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada tengah hari ini, sementara kita menanti azan pada jam 1.20, kita nak dengarlah sama-sama sedikit tazkirah ataupun peringatan buat kita. Dia punya boleh rapat sejadah, boleh rapat sah macam biasa, lama tak buat dah. Boleh rapat. Jadi bulan Ramadan ini kalau lihat kepada situasi ataupun apa yang diamalkan oleh zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya mereka ini menanti anak bulan Ramadan. Masing-masing memerhati bulan, bila bulan Ramadan nak muncul, tengok anak bulan. Ialah zaman-zaman dulu bukan ada announcement macam kita sekarang. Kemudian kita pula announcement kita ni berubah dari zaman ke zaman. Zaman tak ada komputer, zaman tak ada handphone. Kalau kita cerita dengan generasi baru, anak-anak kita, dia orang takkan percaya komputer sebesar gedabak besar tu tak, macam kotak, dia orang takkan percaya. Sebab mereka ni lahir keluar-keluar semua dah flat. TV flat, handphone flat, komputer flat, badan je tak flat. Perubahan zaman. Dulu semua flat, tapi badannya, dulu semua besar tapi badan flat. Contohlah. Jadi zaman dulu, zaman Rasulullah, mereka menanti kehadiran anak bulan.
Sebab apa? Kerana bulan Ramadan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan bulan yang mana syahra aidin la yanqisal, bulan perayaan yang takkan kurang, iaitu bulan apa? Ramadan wa Zulhijjah. Takkan kurang perayaan tersebut. Yang maksudnya huraian itu ialah takkan kurang pahala. Walaupun Ramadan itu kita berpuasa sebanyak 29 hari sahaja. Walaupun 29 hari, walaupun 30 hari, pahala yang kita cari, pahala yang kita buru takkan berkurangan. Jadi itu sebablah sahabat-sahabat Rasulullah menanti kehadiran bulan Ramadan dengan tengok anak bulan. Tapi kita tak payahlah. Ingat dulu-dulu kita masih lagi menanti pengumuman penyimpan mohor besar raja-raja. Menghadap TV belaka. Nak raya, nak puasa menghadap TV. Tapi sekarang situasi tu dah tak ada dah. Sebab apa? Handphone ataupun dunia di hujung jari. Semua tengok, okey, esok raya, okey, esok puasa. Gitulah keadaannya. Jadi keseronokan tu hilang. Tak tahulah 20-30 tahun akan datang, apa pengasas FB, mak apa nama, mak Zubair apa lama tu, nak buat metaverse ke metaverse, pakai spek je pula. Tak tahulah gitu keadaan ni. Esok internet di sini ya. Nak tengok kuliah online pakai ni ya. Tu dah teknologi, tak tahulah sampai dah tahap macam tu sekali. Jadi itulah disebabkan bulan Ramadan dikenali sebagai bulan yang tidak akan berkurangan pahala, maka berebut-rebutlah orang zaman Rasulullah dulu, sahabat-sahabat tengok anak bulan. Jadi kita peluang gitu. Jadi sebelum nak menuju ke Ramadan, pernah ditanya oleh orang kepada Ibnu Mas'ud, bagaimana persiapan kamu semua ketika nak menerima kedatangan bulan Ramadan? Maka jawab Ibnu Mas'ud, makana ahaduna, tidaklah salah seorang daripada kami yajra'u ala istiqbali hilal, untuk menerima hilal, itu bulan Ramadan ini, kedatangan bulan Ramadan, wa fi qalbihi zarratul haqdin ala akhihil muslim, iaitu dalam jiwa kami, dalam hati kami tidak terdapat sebesar zarah pun benci ataupun tak suka ataupun marah kepada kawan kami, saudara kami yang Islam. Tak ada rasa benci, tak ada rasa nak marah. Maknanya dalam keadaan apa? Hatinya suci, hatinya bersih. Kita pula kalau tengok kita, keadaan kita macam mana? Adakah kita nak masuk dalam bulan Ramadan, niat kita ni betul-betul lillahi ta'ala, nak peluang untuk mensucikan jiwa? Ataupun tak tahulah, ataupun datang bulan Ramadan tak senang tengok orang berniaga, bisnes banyak duit, apa kita nak buat, bukan-bukan, wallahu a'lam. Jadi insya-Allah sebelum nak sampai 1.20 nak bawa cerita sikit bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama-sama Anas bin Malik. Bersama Anas bin Malik juga terdapat Amr bin As. Tengah-tengah duduk, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, yatla'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Yatla'u alaikumul an, kejap lagi akan muncul kepada kamu rajulun min ahlil jannah, seorang lelaki daripada penduduk syurga. Uish. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah-tengah duduk, tiba-tiba Rasulullah cakap, kejap lagi akan lalu depan korang ahli syurga. Tu dia. Terpana, terpegun sahabat-sahabat ketika itu. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mention seorang lelaki akan muncul, dikenali sebagai rajulun min ahli jannah, seorang lelaki daripada ahli syurga. Kemudian betul, tiba-tiba keluar seorang lelaki yang mana kalau tengok dalam hadis ni, Anas bin Malik kata dia seorang lelaki daripada Ansar. Mana Ansar tu orang Madinah lah, Muhajir orang Mekah. Jadi nampak orang lelaki tersebut, Anas bin Malik kata dia insan yang biasa-biasa je, tak nampak istimewa pun. Nampak mukanya bersih, janggutnya bersih, nampak kesan daripada mengambil air wuduk. Kemudian Anas bin Malik kata dia berjalan dengan tangan kirinya ada selipar, pegang selipar pula.
Ini lagi orang biasa-biasa, bukan VVIP ni, bukan tak lapis. Macam mana nak kata ahli syurga? Kita pun kadang-kadang nampak bangla macam lebih kurang ke, tapi dia hafiz Quran nampak macam relax . Kadang-kadang ada juga yang pakai nampak macam ustaz, tapi bukan, cuma dia semangat nak pakai sunnah. Tapi ni Anas bin Malik kata, kalau apa diceritakan Anas bin Malik kata, nampak ni insan biasa je, berjalan, muka bersih, pakai, bawa selipur di tangan kiri. Kemudian datang hari keesokannya, Rasulullah cakap, yatla'u alaikumul an rajulun min ahli al-jannah. Esok kejap lagi akan keluar juga, akan muncul di hadapan kamu seorang lelaki daripada penduduk syurga, ahli syurga. Dua kali Rasulullah sebut. Orang yang sama juga lalu. Esoknya hari ketiga, Rasulullah cakap yang sama juga, yatla'u alaikumul an rajulun min ahli jannah. Kejap lagi muncul ke hadapan kamu seorang daripada penduduk syurga, ahli syurga. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sampai 3 kali dengan orang tu biasa-biasa, bukan bosku pun, bukan bosku pula, biasa-biasa, bukan bos, bukan VVIP, bukan naik Mercedes, bukan apa, biasa-biasa, dia naik EX5 je. EX5? Sekarang EX5 pun dahsyat daripada dulu sampai sekarang orang dah pakai. Maksud dia orang biasa je, nampak tak ada apa luar biasa pun. Kalau luar biasa, kalau dikenali, nescaya kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyebut namanya. Tapi Rasulullah sebut rajulun min ahli jannah, seorang lelaki daripada ahli syurga. Sampai dah 3 kali Rasulullah sebut, 3 hari berturut-turut. Amr bin As pun bila nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, Amr bin As pun follow lelaki tersebut, yang lelaki tu dah bangun dulu. Kemudian Amr bin As pun panggil lelaki tersebut, boleh tak aku nak tidur kat rumah kau? Tapi yang diceritakan hadis sebut, ya Abdullah. Abdullah tu maksud hamba Allah, bukan nama betul pun. Amr bin As kata, aku bergaduh dengan bapa aku. Bergaduh dengan bapa? Kita kalau bergaduh dengan bapa, duduk kat satu ni, turun lepak di mana tahu. Start hari ni kedai 24 jam boleh buka balik, carilah pergi tak mana pun. Gaduh dengan isteri ke tak apa. Ini Amr bin As kata, aku bergaduh dengan bapa aku, boleh tak aku nak stay, nak cari ketenangan, duduk kat rumah kau? Lelaki tersebut kata, boleh. Jom. Maka sebenarnya Amr bin As nak tilik, nak siasat kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mention kepada orang Ansar tersebut sampai 3 kali. Rasulullah sebut 3 hari berturut-turut dia adalah orang daripada ahli syurga. So malam pertama Amr bin As pun tidur tengok, tak ada apa pun dia buat. Bangun qiyamul lail pun tak ada. Tu dia. Yang ada apa? Dekat-dekat subuh baru dia bangun. Dia bangun, dia gerak-gerak, dia golek-golek, pusing-pusing sambil berzikir. Kemudian pergi sembahyang subuh. Dan Amr bin As kata, tak apalah, tak apa, tunggu malam kedua. Malam kedua pun tak mau tidur juga, tidur malam. Tengok, tak ada pun bangun qiyamul lail. Serupa tu juga nak subuh baru bangun. Apa istimewanya ni? Amr bin As mula tertanya-tanya. Datang hari ketiga pun sama juga. Amr bin As pun tertanya-tanya. Amr bin As ni bukan calon-calon sahabat. Siang berpuasa, malam berqiyamul lail. Diceritakan Quran khatam lepas 3 hari. Kita 3 hari takkan khatam, sebulan tak habis. InsyaAllah Ramadan ni kita habiskan. Jadi nak compare kepada Amr bin As, mana sahabat tu tak ada apa pun. Orang Ansar ni biasa-biasa je. Tunggu waktu subuh, zikir sikit-sikit, bangun, pergi sembahyang. Jadi Amr bin As pun bila dah dalam keadaan begitu, Amr bin As pun tertanya-tanyalah kepada sahabat tersebut, seorang Ansar. Amr bin As pun buatlah pengakuan, confession.
Sebenarnya aku tak bergaduh dengan bapa aku pun dia. Hanya alasan semata-mata sebab aku nak duduk dengan kau, nak tengok apa yang amalan kau buat. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut 3 kali, engkau ni daripada ahlul jannah, ahli syurga. Sampai 3 kali Rasulullah sebut. Jadi aku nak tengok lah. Tu aku datang tumpang nak tengok apa kau buat. Kemudian Amr bin As pun tanya, apa yang kau buat sebenarnya wahai hamba Allah? So sahabat yang Ansari daripada orang Ansar ni cakap, ma huwa illa ma ra'ait. Ma huwa illa ma ra'aita. Itu kalau nak baca penuh ha. Ma huwa, tidak ada apa-apa. Ma huwa. Kalau jumpa orang Arab, kalau kata ada, tak ada. Fi. Fi tu ada lah. Tak ada ma-fi. Ma-fi. Ma-fi tu tak ada. Jangan buat nama anak ma-fi pula. Ni tak ada langsung. Tak ada pun, Allah alam, tak ada pula. Ma huwa illa ma ra'ait. Tak ada apa pun melainkan apa yang kau nampak. Apa yang buat Amr bin As nampak? Tak bangun qiyamul lail, tak buat apa. Just nak subuh baru bangun. Kemudian Amr bin As kata, mesti ada sebab juga. Kemudian kata orang Ansar ni, ma huwa illa ma ra'ait. Apa yang kau nampak itu yang kau nampak. Tak ada apa-apa pun melainkan apa yang kau nampak. Ghaira anni, melainkan aku ni la ajidu fi nafsi, tak ada dalam diriku ini li ahadin minal muslimina ghishan. Li ahadin minal muslimina, perasaan aku pada orang Islam yang lain ghishan, aku takkan menipu dia. Aku takkan menipu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, wala ahsadu ahadan, dan aku tak nak ada perasaan hasad dengki kepada orang lain, seseorang yang lain, ala khairin, atas kebaikan, a'tahullahu iyah, atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Apa Rasulullah sebut? 3 hari betul-betul. Yatla'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Muncul kejap lagi seorang lelaki daripada ahli syurga. Amalan tak banyak, ada 2 benda je dia buat. Dia cakap dekat Amr bin As. Satu, aku tak suka menipu. Kita ni bakal berniaga bulan Ramadan ni menipu kau, wallahualam tak tahulah. Kita reflect diri kita je lah. Yang kedua, tak berhasad dengki dengan orang lain. Tengok rezeki orang tu lebih sikit, tak ada hasad dengki. Jadi kita reflect dua-dua. Tadi kita baca, ditanya oleh Ibnu Mas'ud, bagaimana kamu menyambut bulan Ramadan? Bagaimana kamu menyambut bulan Ramadan? Abdullah bin Mas'ud kata, kami menyambut bulan Ramadan dalam keadaan hati kami tidak ada sebesar zarah pun rasa benci kepada kawan kami, saudara kami yang semuslim, tak ada. Kemudian kita tengok cerita ni yang Rasulullah sebut 3 kali betul-betul, rajulun min ahlil jannah, yatla'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Amr bin As pergi siasat, tak ada apa. Cuma hati orang Ansar, yang pemuda Ansar ini, yang Anas bin Malik kata muka bersih, janggut bersih lantaran daripada kesan berwuduk, kemudian pegang pula kasut di tangan kiri. Rupa-rupanya amalan dia berkaitan dengan membersihkan hati je. Kita tengoklah, kalau kita rasa bukan lagi rahsia tertutup, rahsia terbuka. Bila ada orang berjaya dalam satu kerja, satu perniagaan, agak-agak kita pun semua tahu ada yang dengki dengan kejayaan orang tersebut. Dia hantarlah macam-macam. Dia hantar penutup lah. Dia hantar apa lagi? Hantar belalang ke rumah lah. Dia hantar apa lagi? Dia hantar anjing warna putih lah, nak tengok apa bahagia sangat pasangan rumah tangga ni lah. Dia hantar apa lagi? Santau lah. Semuanya berpunca dari dalam. Jadi jadikan kita bulan Ramadan yang akan datang dengan cerita daripada disebut dalam cerita yang kita cerita kejap tadi, dan juga apa yang dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, semangat untuk kita lah.
membersihkan jiwa kita. Kalau buka surah An-Nas dengan Al-Falaq, kita baca semua. Al-Falaq tak apa, kita tengok An-Nas ni. Buka surah An-Nas, kita dah baca tadabbur Quran bulan Ramadan. Bukan setakat baca, tapi tadabbur, memerhati. Yang banyak kali juga kita ulang benda ni. Saya dalam kuliah saya kat sini pun saya ulang. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabbi ni, masuk pendidik pun boleh juga. Tarbiyah daripada perkataan Rabb. Tuhan manusia, pendidik manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Pemilik atau peraja manusia. Allah, Maliki Yaumiddin. Kita baca dalam surah Fatihah. Qul a'udzu birabbin nas, Rabbin nas pertama. Kedua, Malikin nas, pemilik. Ilahin nas, Tuhan manusia. 3 kali kita sebut sifat Allah Subhanahu, sifat Tuhan kita. Kita minta apa? Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. 3 jaga satu benda menunjukkan bahaya. Ibarat Messi kena kawal dengan 3 defender, 4 defender, tunjuk Messi tu bahaya. Sekarang lah Cristiano Ronaldo, ibaratnya jangan ambil dia punya kepala dia tu, punyalah tanduk laju, tajam. Dia boleh lompat tinggi, kena jaga 5 player, kena jaga dia. Nak menunjukkan apa? Dia tu bahaya. Jadi dalam surah An-Nas ni kita sebut Rabbin nas, Ilahin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Nak jaga satu benda, min syarril waswasil khannas, daripada syarril, kejahatan waswas yang ada dalam diri kita, bermula dengan hati kita. Sampai 3 kali kita sebut, kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi moga-moga Ramadan kali ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kita jadikan cerita kita tadi untuk pesanan diri kita, diri saya juga, untuk menyucikan hati dan juga jiwa kita. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi pada mungkin akan datang. Yang baik datang pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang buruk datang pada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.